Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali bersama saya Fansurina Abdullah dalam rangkuman Berita Seminggu yang membawakan berita-berita terkini selama seminggu di negeri Pahang. Pada minggu lalu, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang, Tengku Mahkota Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Ru'aituddin Al-Mustafa Billah Shah berjaya menawan puncak Gunung Tahan selepas menempuh pendakian selama 4 hari. Kami dari Unit Komunikasi dan Media Pahang mengucapkan setinggi-tinggi tahniah ke sisi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku atas kejayaan menawan Gunung Tahan setinggi 2,187 meter menerusi program kembali Exercise Makmur ke Gunung Tahan. Kita ikuti laporan yang telah disediakan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ru'aituddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah berangkat menyantuni golongan veteran ATM yang memerlukan dalam program Ampun Kasih di Pekan Isnin lalu. Seri Paduka Baginda berkenan menyampaikan sumbangan kepada Puan Hasimah Sulaiman 62 tahun di Kampung Kelat Rendang. Hasimah yang merupakan ibu tunggal kepada 2 orang anak pernah berkhidmat bersama Regimen 505 Askar Wataniah dari tahun 1977 hingga 1989. Seri Paduka Baginda turut berkenan menyampaikan sumbangan kepada Encik Nazri Muhammad Zain 64 tahun di Kampung Pasir Panjang yang terlantar akibat serangan angin ahmar sejak 13 Julai 2012, mempunyai 10 orang anak dan berkhidmat bersama ATM selama 14 tahun dari 1975 hingga 1989. Keberangkatan Seri Paduka Baginda ke program Ampun Kasih Veteran ATM adalah bersempena dengan sambutan Hari Pahlawan yang jatuh pada 31 Julai. Seri Paduka Baginda amat menghargai jasa dan pengorbanan veteran ATM dan pejuang pada zaman darurat demi mempertahankan tanah air tercinta. Keberangkatan Seri Paduka Baginda juga mencerminkan kepribadian tinggi dan keprihatinan Seri Paduka Baginda terhadap kebajikan golongan-golongan yang memerlukan bantuan untuk kelangsungan hidup mereka. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ru'aituddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah berangkat ke Kompleks Islam Sultan Haji Ahmad Shah di Pekan Rabu lalu. Seri Paduka Baginda berkenan menyempurnakan Majlis Angkat Sumpah Ahli Majlis, Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang MUIB Yang Hormat Pegawai Keuangan Negeri Pahang, Datuk Indra Nazri Abu Bakar. Selesai Majlis Angkat Sumpah Ahli Majlis, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong berangkat meninggalkan majlis. Majlis diteruskan dengan mesyuarat Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang kali ke-180 yang dipengerusikan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang, Tengku Mahkota Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Ru'aituddin Al-Mustafa Billah Shah selaku Tuanku Yang di-Pertua Majlis. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Yang di-Pertua merafak ucapan sembah tahniah sempena ulang tahun Hari Keputeraan Paduka Ayahanda. Semoga diberi kekuatan untuk kekal bersemayam di atas takhta pemerintahan dengan penuh kedaulatan dan kesejahteraan, sentiasa dalam lindungan dan rahmatnya serta dilanjutkan usia dan sihat walafiat. Hadir sama Menteri Besar Pahang Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Warosti Wan Ismail, Timbalan Yang di-Pertua MUIB Yang Amat Mulia Tengku Panglima Raja Lieutenant Colonel Tengku Amir Nasir Ibrahim Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Ru'aituddin Al-Mustafa Billah Shah, Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang Datuk Seri Dr. Salahuddin Ishak dan Yang Hormat Setiausaha MUIB Datuk Ahmad Hairi Haji Hussein. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang, Tengku Mahkota Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Ru'aituddin Al-Mustafa Billah Shah menjadi Putera Raja Pahang pertama yang berjaya sampai ke puncak Gunung Tahan di Jerantut. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja selamat berangkat tiba dari puncak Gunung Tahan Selasa lalu setelah menempuh pendakian selama 4 hari di dalam program kembali Exercise Makmur. Program kembara ini adalah cetusan ilham Kebawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja sendiri untuk menyaksikan dan menghayati keindahan bumi bertuah Pahang Darul Makmur. Bersama-sama Kebawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja di dalam kembara ini ialah pegawai dan kaki tangan Istana Abdul Aziz dan pegawai serta anggota Batalion ke-12
Regimen Askar Melayu Diraja Mekanis. Kejayaan ke bawah duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja sampai ke puncak Gunung Tahan setinggi 2,187 meter itu menunjukkan sokongan baginda terhadap pelancongan domestik apabila menjadikan Gunung Tahan sebagai destinasi pilihan. Sebagai simbolik menjejakkan kaki di puncak gunung tertinggi semenanjung Malaysia itu, ke bawah duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja turut meninggalkan kesan tapak kaki pada binaan konkrit yang menjadi lambang ketibaan baginda di sana. Kerajaan negeri telah mengutip kira-kira 63% daripada jangkaan keseluruhan kutipan hasil negeri setakat 31 Julai lepas. Menteri Besar Pahang Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Wan Rosli Wan Ismail berkata, kerajaan negeri telah mengutip sebanyak RM464.44 juta daripada jangkaan kutipan hasil bagi tahun ini. Sasaran hasil kita 744 juta. Kita dah kutip 465 juta. 63% yang telah dikutip. Saya merasa bangga sebab dalam keadaan COVID macam ni pun, musim COVID masih kita dapat mengutip hasil mengikut yang telah ditetapkan. Dan ini merupakan satu kesedaran. Dan kita pun pihak kerajaan sentiasa memberi kesedaran kepada rakyat supaya membayar hasil mengikut masa yang ditetapkan supaya mereka tidak dikenakan denda. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas merasmikan pembukaan Pasaraya Star Grocer di Jalan Air Putih di Kuantan Jumaat lalu. Turut hadir Pengerusi Jawatan Kuasa Kerajaan Tempatan Perumahan Negeri Pahang Yang Berhormat Encik Abdul Rahim Muda. Beliau berkata ia merangkumi semua hasil milik kerajaan negeri. Industri kenaf mungkin masih baru kepada masyarakat, namun nilai hasil yang mampu dituai boleh mencecah RM5,000 bagi 1 hektar tanaman. Menteri Perusahaan Perladangan dan Komuniti Yang Berhormat Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Ahmad Razali berkata, tanaman kenaf memakan masa selama 1 bulan bagi setiap kali tuaian. Katanya lagi, jika mereka mempunyai 1 ke 2 hektar tanaman kenaf, anggaran keuntungan adalah sebanyak RM10,000 hingga RM20,000 jika ditanam sebanyak 2 kali setahun. Justeru, beliau berharap lebih ramai yang terlibat dalam tanaman kenaf kerana setakat ini kenaf banyak ditanam di kawasan Pantai Timur dan akan diperluaskan ke kawasan-kawasan lain termasuk Pantai Barat. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas merasmikan Majlis Penyampaian Bantuan Prihatin Kenaf di Kampung Mercong Pekan Sabtu lalu. Turut hadir Timbalan Ketua Setiausaha Perladangan dan Komoditi Encik Mat Zaidi Muhammad Kharli, Ahli Dewan Negeri Muazzam Shah Yang Berhormat Tuan Insinyur Razali Kasim dan Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan dan Operasi Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara Tuan Haji Idris Muhammad Saleh. Penggunaan tulisan Jawi di papan tanda premis di negeri ini selari dengan titah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ru'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah sebelum ini. Pengerusi Jawatan Kuasa Kerajaan Tempatan Perumahan Negeri Pahang Yang Berhormat Encik Abdul Rahim Muda berkata, pada 13 November 2018, Seri Paduka Baginda bertitah supaya penggunaan tulisan Jawi perlu diperluaskan di negeri ini. Katanya, Seri Paduka Baginda bertitah supaya tulisan Jawi diluaskan penggunaannya di papan tanda jalan, premis perniagaan dan perumahan di seluruh negeri ini bagi memartabatkan semula tulisan itu yang semakin terpinggir pada ketika ini. Seri Paduka Baginda juga bertitah supaya penggunaan tulisan Jawi diperkasakan, dibudayakan dan tidak mahu tulisan ini hilang begitu sahaja. Tambah beliau lagi, Seri Paduka Baginda juga pernah bertitah bahawa penggunaan tulisan Jawi pada papan tanda tidak seharusnya menimbulkan polemik atau isu kerana ia hanya perlambangan identiti orang Islam dan budaya Melayu. Beliau berkata demikian ketika dihubungi oleh Unit Komunikasi dan Media Pahang Selasa lalu. Sebanyak 3 laporan polis dibuat Selasa lalu sebagai membantah tindakan Ahli Dewan Negeri Tras Chow Yu Hui yang memfailkan permohonan di Mahkamah Tinggi Kuantan bagi mencabar ketetapan Kerajaan Negeri Pahang mewajibkan penggunaan tulisan Jawi di papan tanda dan iklan di premis perniagaan di negeri ini.
Laporan polis berkenaan dibuat oleh Pertubuhan Kebajikan Satu Kumpulan Global OGG, Persatuan Kebajikan Islam dan Dakwah Islamiah Malaysia PEKIDA dan Persatuan Kebajikan Ukhuwah dan Silaturahim Pahang Ukhuwah di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kuantan. Penasihat Pertubuhan Kebajikan Satu Kumpulan Global OGG, Encik Hamdi Basri berkata, tidak seharusnya menimbulkan kemelut yang boleh memecah belahkan dan memporak-perandakan keadaan sosial masyarakat hari ini. Katanya, bagi negeri Pahang, pihaknya berasa kesal dan kecewa di atas tindakan Ahli Dewan Negeri Tras walaupun yakin ia tidak menggambarkan satu kenyataan daripada keseluruhan kaum Cina. Pengerusi Sekretariat NGO Pemuda UMNO Malaysia, Encik Muhammad Faiz Hashim, menyifatkan tindakan Ahli Dewan Negeri dari parti DAP itu seolah-olah tidak faham titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sendiri yang mahu tulisan Jawi diperkasakan di negeri ini. Katanya orang Melayu tidak mengganggu gugat bangsa lain dan mereka tinggal di Malaysia dengan kepelbagaian kaum dan budaya sepatutnya saling menghormati di antara satu dan lain. Pihak polis telah mengeluarkan kompaun kepada 11 premis dan 2 individu yang tidak mematuhi prosedur operasi standard SOP Pematuhan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP pada hari kedua penguatkuasaan dijalankan di negeri ini. Ketua Polis Pahang, Datuk Abdul Jalil Hassan berkata, kompaun yang dikeluarkan ini bukan sahaja di atas kesalahan berkaitan pemakaian pelitup muka tetapi turut melibatkan garis panduan pematuhan SOP yang sedia ada. Beliau berkata demikian pada sidang media tangkapan dadah oleh Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Pahang di Ibu Pejabat Polis Kontijen Pahang di Kuantan Isnin lalu. Beliau berkata bagi premis yang tidak mengikuti SOP PKPP bagi mencegah penularan COVID-19, pemilik premis juga akan turut dikenakan kompaun. Polis berjaya menumpaskan sindiket pengedaran dadah jenis syabu dan pil yaba bernilai RM400,000 dalam 2 tangkapan berasingan 2 minggu lepas. Ketua Polis Pahang, Datuk Abdul Jalil Hassan berkata, kedua-dua tangkapan melibatkan 4 lelaki tempatan berusia 24 tahun hingga 28 tahun. Beliau berkata, bagi tangkapan pertama, pihaknya telah menahan seorang lelaki di tepi sebuah rumah di Jalan Gambang dalam operasi khas. Katanya dalam operasi pada 12.30 tengah hari itu, pihak polis telah berjaya merampas dadah jenis syabu seberat 3,097.30 gram dan pil yaba sebanyak 12,000 biji seberat 1,333.60 gram. Menurutnya, ujian saringan awal urin oleh pihak polis mendapati suspek positif dadah jenis metafetamin dan mempunyai 2 rekod lampau bagi kesalahan dadah. Beliau berkata demikian pada sidang media tangkapan dadah oleh Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Pahang di Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Pahang di Kuantan Isnin lalu. Majlis Perbandaran Kuantan MPK dengan kerjasama Polis Diraja Malaysia PDRM telah mengambil keputusan untuk menghadkan bilangan pengunjung ke Pantai Peranginan Teluk Cempedak kepada 1,000 orang pengunjung sahaja pada satu-satu masa berkuat kuasa Jumaat lalu. Pegawai Perhubungan Awam MPK, Puan Nur Kamawati Kamal berkata, ia adalah usaha bagi mengawal penularan semula wabak COVID-19 di daerah ini. Katanya, kawalan bilangan pengunjung ini akan dipantau melalui kad nombor giliran yang akan diberi di pos kawalan pintu masuk dan diserahkan semula di pintu keluar yang ditetapkan. Beliau berkata demikian dalam satu kenyataan media di Kuantan. Berita itu tadi mengakhiri rangkuman berita seminggu pada kali ini. Teruskan bersama kami untuk mendapatkan pelbagai berita dan maklumat terkini di negeri Pahang. Jangan lupa like, subscribe dan share Pahang Media di Facebook, Instagram, Twitter dan YouTube. Anda juga boleh mendapatkan berita terkini di Pahang menerusi portal pahangmedia.my. Sampai jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum.